Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Makrifat. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah Mati Sebelum Mati. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Sebelum itu sahabat sekalian, kita perbahaskan soalan pasal mati ya. Mati kalau ikut ilmu syariat, ya memang mati yang kita selalu dengar iaitu mati seperti biasa, mati hilang nafas dan sebagainya. Tapi apa guna kalau kita mati kalau mati sebelum mati, iaitu matikan nafsu kita. Dalam hadis Nabi menyebut mautu qablan anta mautu, matilah kamu sebelum kamu mati. Mati yang Nabi Muhammad SAW maksudkan ialah matikan diri kita atau matikan nafsu kita. Kita perlu mati sebanyak 7 kali mati kerana nafsu kita mempunyai 7 kali nafsu. Kita mempunyai 7 nafsu, iaitu pertama nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. 7 nafsu ini perlu dimatikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak berjaya mematikan 7 nafsu ini, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang bebas di akhirat, iaitu hendak pergi ke mana sahaja di akhirat, ialah orang yang mati sebelum mati. Orang yang tidak matikan nafsunya, dia tidak akan bebas. Seperti duduk atas muka bumi ini, kita hanya boleh lihat planet Pluto, planet Marikh, bulan, tapi kita tidak boleh pergi ke sana. Begitulah ibarat syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala ada lapisan-lapisannya. Jauhnya lapisan tersebut seperti bumi dengan planet yang lainnya. Jadi orang yang tidak mati sebelum mati, dia tidak akan bebas untuk pergi ke syurga orang lain atau pergi ke planet orang lain. Bagi orang yang mati sebelum mati dan dia yakin dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia boleh bebas. Hendak pergi ke mana sahaja dia dapatkan. Jangan kita jadi duduk di atas muka bumi ini seperti duduk di atas muka bumi ini, tidak boleh pergi ke mana-mana sahaja. Kalau mau pergi naik kereta, naik mobil, naik motosikal dan naik kapal terbang. Kalau orang-orang bebas itu mau pergi ke bulan, ya dia sampai ke bulan. Itu orang bebas. Itu orang mati sebelum mati. Dan mati sebelum mati inilah yang dipanggil mati syahid hakikat. Mati syahid hakikat. Apa itu mati syahid hakikat? Iaitu dia berperang dengan nafsunya di dalam dirinya sehingga dia matikan nafsu dirinya. Dia mati sebelum mati. Dengan apa dia berperang? Pertama dengan amal, kedua dengan melawan hawa nafsunya, ketiga dengan suluk. Beramal, melawan hawa nafsu, mentaati syariat Allah itu, dan bersuluk. Dalam tempoh mematikan diri itu ialah sangat-sangat panjang. Perlu bersabar dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beramal itu, untuk mematikan satu nafsu itu, dia akan mati pada waktu 1/3 malam. Kerana pada waktu itu ialah pada waktu yang Allah Ta'ala sukai. Waktu yang sangat sunyi, manusia tidur, tetapi ada hamba Allah beribadah. Maka Allah Ta'ala akan mematikan nafsu orang tersebut di atas amal orang tersebut, di atas kehambaan orang tersebut. Hendaklah orang tersebut merasakan dirinya hamba, merasakan dirinya bodoh, merasakan dirinya tidak ada apa-apa dan hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang itu dapat mematikan nafsu tersebut. Maka siapa yang mematikan nafsu tersebut? Kita hanya jalan saja. Kita hanya sifatnya sahaja. Yang mematikan itu ialah hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa. Di atas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan nafsu tersebut. Maka ketika mematikan nafsu tersebut, orang itu melihat dirinya mati dalam berzikir, dalam beramal, dalam solat tahajud,
orang itu melihat dirinya mati dan dia mengambil alih posisi dirinya menjadi roh, dan dirinya itu hakikatnya ialah roh. Maka sepertilah orang yang mati sebenar-benarnya mati, maka dia lihat antara jaga dan dengan tidur itu dirinya mati. Dia melihat jasadnya terkaku, terjatuh dan mati, dan dirinya itu menjadi roh. Dan dia melihat sanak saudaranya itu menangis menatap kematiannya itu, dan dia juga melihat orang mengusung, orang memandikan mayat jenazahnya tersebut, dan dia juga melihat orang mengusung jenazahnya tersebut, dan dia melihat orang yang menanam jasadnya tersebut di dalam kubur. Maka itulah mati sebelum mati. Dia bukan tidur, tetapi jaga antara jaga dengan tidur. Itulah mati sebelum mati. Itulah dipanggil Lailatul Qadar. Itulah dipanggil Lailatul Qadar. Iaitu mati sebelum mati. Matikan nafsu kita. Kita hendaklah 7 kali mati kerana kita mempunyai 7 nafsu. Itu ialah ikut berperingkat-peringkat. Hendaklah mematikan 7 nafsu ini. 7 kali mati. Bagi orang sufi, orang-orang waliullah, orang-orang tasawuf, dia amat menyukai mati sebelum mati. Kerana sebelum dia mati betul-betul, dia sudah rasa apa itu mati. Maka apabila dia mati betul-betul, apabila dia mati dengan jasadnya itu sebenar-benarnya mati, maka dia tidak perlu bimbang lagi kerana dia telah merasai mati tersebut. Inilah dipanggil mati syahid hakikat. Mati syahid syariat, ya, kalau berperang di medan perang, berjihad, menegakkan agama Allah, itu ialah mati syahid syariat. Mati syahid syariat ialah menggunakan jasad berperang dengan musuh-musuh Allah di luar sana. Itu mati syahid syariat. Ya, bagus juga, itu betul juga di sisi Allah, itu amat tinggi di sisi Allah. Dan ada lagi mati syahid hakikat. Posisinya sama dengan mati syahid syariat. Kalau dapat mati sebelum mati ini, posisinya sama dengan mati syahid syariat, iaitu dipanggil mati syahid hakikat. Mati syahid hakikat ialah orang yang berperang di dalam dirinya dengan hawa nafsunya, dengan amal solehnya, dengan mentaati syariat-syariat Allah, dengan berzikir dengan banyak untuk melawan hawa nafsu di dalam dirinya, sehingga dia mati. Mati sebelum mati. Mautu qablan anta mautu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Maka setelah kamu mati melawan hawa nafsu kamu, maka itulah dipanggil mati syahid hakikat. Maka orang yang mati syahid hakikat inilah orang yang dapat bebas di akhirat. Kalau tidak mati syahid hakikat ini, dia tidak bebas di akhirat. Orang yang mati syahid syariat juga, dia akan bebas di akhirat kerana dia telah mengambil sebahagian daripada mati syahid tersebut. Jadi mati syahid ada banyak. Para wali Allah itu, dia duduk di tangga pertama, iaitu mati syahid hakikat, iaitu mereka semua mematikan 7 hawa nafsu mereka. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 nafsu itu dia mematikannya dengan amal soleh, dengan berusaha. Bukan saya saja tidak berusaha, perlu ada usaha kerana kita sifat Allah. Bukan diri kita Allah, tapi kita sifat yang disandarkan oleh Allah kepada kita. Jadi kita perlu berusaha. Kita ini hamba, kita ini perlu buat kerja. Dia tidak boleh mati macam tu saja, tidak boleh, kecuali atas izin Allah. Kalau Allah mahu berkehendak, ya. Kalau Allah tidak mahu berkehendak, ya, nak buat macam mana? Mungkin di atas keikhlasan hati kita juga. Jadi yang Allah lihat ialah keikhlasan hati kita. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Celupan Allah, tak usahlah kamu bergaduh berbahas. Celupan Allah itu ialah sama belaka. Agama kamu untuk agama kamu, fahaman kamu untuk fahaman kamu, amalan kamu untuk amalan kamu, amalan aku untuk amalan aku, agama aku untuk agama aku. Yang aku lihat ialah keikhlasan hatimu. Yang Tuhan lihat ialah keikhlasan hati kita, tuan-tuan. Barulah kita dapat mati sebelum mati. Allah
mahu mematikan orang tersebut, mahu mematikan orang tersebut sebelum mati ini, dia melihat keikhlasan hatinya. Jangan mengharapkan apa-apa. Harap hanya ingin mengenal Allah semata-mata, mencinta kepada Allah. Kita ini hamba kepada Allah. Bukan harap mahu itu, mahu ini, mahu karamah, mahu pahala yang besar, mahu makom yang tinggi, mahu karamah, mahu keramat, mahu jadi hebat. Itu ialah nafsu semua. Selagi ada mahu, maka itu masih lagi ada nafsu. Bagi orang yang sudah mematikan 7 nafsunya, dia tidak mahu apa-apa. Jadi kita perlu latih, tuan-tuan. Latih diri kita tidak mahu apa-apa, kita mahu Allah sahaja. Apa sahaja yang ditawarkan karamah-karamah, jangan ambil lagi. Maka kalau sudah sampai kepada Allah, karamah-karamah yang ditawarkan sebelumnya akan dapat dengan sendirinya. Dia akan dapat semua karamah-karamah tersebut. Jangan kita terpana dengan karamah tersebut. Itu adalah ujian semata-mata. Jadi mati sebelum mati ini amat susah, tuan-tuan. Perlu beramal, perlu berusaha. Perlu ada sifat seperti malaikat. Makna sifat seperti malaikat, kurang tidur, kurang makan. Malaikat tidak tidur, tapi kita ini manusia. Kita kena kurangkan tidur. Jangan tidak tidur pula, nanti gila. Kurang makan. Malaikat tidak makan, tapi kita ini makan. Jadi kita ini manusia, perlu kurangkan makan tersebut. Malaikat kuat beribadah. Jadi kita ini manusia, perlu juga ada rehat. Kerana kita mempunyai nafsu, malaikat tidak mempunyai nafsu. Jadi perlu kuat juga kita beribadah. Tapi jangan langsung tidak tidur, nanti gila. Jadi perlu ada sifat seperti malaikat. Separuh malaikat, separuh manusia. Baru boleh dapat mati sebelum mati ini, iaitu matikan nafsu kita. Apabila kita sudah mematikan 3 nafsu jahat utama, iaitu nafsu amarah, lawamah, nafsu mulhamah, iaitu 3 jahat nafsu. Nafsu yang jahat ini ada 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. 3 nafsu ini maka barulah kita dapat mengenal diri. 3 nafsu ini mati, barulah dapat kita mengenal diri. Yang pertama, iaitu kita sudah duduk di nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jika kita mati pada waktu itu, jika kita duduk di nafsu mutmainnah, syurga tempat kita. Ada lagi di atasnya nafsu rodiyah, redha. Rodiyah ni maknanya ujian bertalu-talu di atas kita untuk menguji bagaimana kita dapat mengawal hawa nafsu kita. Kalau kita tidak dapat mengawal hawa nafsu kita dengan diuji dengan kemarahan orang, diuji dengan dibenci orang, disisih oleh orang, dimaki, dihamun, maka kalau kita melawan, maka nafsu kita masih kuat. Itu rodiyah. Naik lagi nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ialah setelah kamu reda dengan segala ujian yang berat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, maka Allah Ta'ala kasih marda kepada kamu. Marda ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kamu. Maka Allah Ta'ala bagi karamah kepada kamu. Jangan kamu terlekat dengan karamah tersebut. Itu ialah ujian. Tanda Tuhan itu reda kepada kamu, dia bagi karamah kepada kamu. Di atas Allah lah nak bagi karamah apa. Tapi jangan kamu terlekat dengan karamah itu, kerana itu masih lagi ujian. Naik lagi satu tangga, iaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nafsu yang sempurna ini sudah mengenal Allah, melihat zat Allah, mengenal Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Bukan kita mau jadi wali. Jangan beramal ingin niat menjadi wali, maka itu masih lagi tidak ikhlas. Tapi inilah jalan para wali. Ini adalah jalan para wali. Ingat, jalan para rasul, jalan para nabi. Inilah dipanggil sunnah kerohanian Nabi Muhammad SAW. Inilah sunnah batin Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah yang kita lihat sebelum ini ialah sunnah zahir, sunnah syariat. Maka cara makan macam Nabi, cara duduk macam Nabi, cara berakhlak macam Nabi, cara berpakaian macam Nabi, itu ialah sunnah syariat. Maka itu ialah sunnah zahir. Maka sunnah batin, iaitu sunnah hakikat, ialah melalui perjalanan kerohanian Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Maka para wali itu ialah menjalani kerohanian para nabi. Itulah sunnah batin ataupun sunnah hakikat. Kita memerlukan
sunnah syariat dan sunnah hakikat. Syariat dan hakikat tidak boleh bercerai. Kalau bercerai, tempang kakinya. Sepertinya syariat itu ialah kaki kanan, hakikat itu ialah kaki kiri. Kalau salah satunya dibuang, maka tempang kakinya. Begitulah ibaratnya. Jadi perlu mengaji, perlu belajar, perlu berusaha, beramal. Kalau tidak beramal, ya kita tidak akan dapat. Perlu selalu bangun beristiqomah, bangun di tengah malam, beramal, tahajud, solat sunat tahajud, dan kalau boleh bersuluk melawan hawa nafsu pemalas. Maka kita bersuluk. Maka dalam suluk itu kita berzikir, tak kira zikir hati ataupun zikir jahar, semuanya boleh. Dan zikir yang paling cepat ialah zikir la ilaha illallah. Ada juga orang mau baca solawat, boleh juga baca solawat. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu ialah mendoakan Muhammad di dalam diri kita, iaitu Muhammad batin, iaitu Muhammad roh, diri roh kita. Kita mendoakan diri kita sendiri, pada hakikatnya solawat itu. Maka itu juga cepat dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal diri. Maka mati sebelum mati itu ialah mematikan hawa nafsu kita ini. Maka 7 kali mati barulah mengenal Allah, kerana kita mempunyai 7 hawa nafsu. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan, hendaklah mematikan 7 hawa nafsu, barulah kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu berasal kepada Allah, perlu kembali kepada Allah. Barulah selesai soal mati itu. Inilah dipanggil mati syahid hakikat, iaitu mati syahid hakikat, iaitu mati syahid cara batin, cara hakikat. Mautu qabla anta mautu, matilah kamu sebelum kamu mati. Semoga bermanfaat semua sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tulis qabiltu di bawah. Dan jangan lupa share kepada orang-orang ramai supaya ianya bermanfaat kepada orang lain. Jangan lupa beramal, selamat beramal, jangan malas-malas. Perlu berusaha untuk mengenal Allah, kerana kita duduk atas muka bumi, hendaklah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.